Yang utama itulah yang kita nak suarakan, iaitu kita nak kerajaan benarkan akaun pertama KWSP dikeluarkan secara kolektif, bukan bersasar. Maksudnya kalau RM 10,000, benarkan semua rakyat yang ada caroman di KWSP akaun pertama keluarkan. Dia mudah je. Yang kedua, kita nak moratorium tu disambung secara automatik. Macam mula-mula kerajaan buat dulu. Itu kita punya special request kita lah. Sebab dalam keadaan hari ini, itu je dalam pemikiran rakyat hari ini. Okay, tuan-tuan. Teruskan perkongsian saudara, Tuan Sungai Karang, terima kasih. Dalam isu ni, bukan isu politik, dia isu berkaitan dengan kesusahan dan penderitaan yang sedang dihadapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Golongan top 20, M40 and B40 terjejas teruk dengan yang pertama disebabkan pandemik COVID-19, krisis politik yang tak berakhir sejak daripada tertubuhnya kerajaan PH hingga ke hari ini, dan isu-isu lain lah. Jadi sedia maklum lah, rakyat pun faham bebanan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Kita faham, kita bukan tak faham, dan kita bukan buat-buat tak faham, kita faham. Cuma kita hari ini minta kelonggaran tanpa menyusahkan kerajaan, iaitu berkenaan KWSP dan juga moratorium disambung. Macam moratorium ini, dia juga tidak membebankan kerajaan, sebab kerajaan tak perlu nak bayar hutang rakyat. Rakyat akan bayar sendiri hutang itu. Cuma rakyat hari ini nak mohon penangguhan sekurang-kurangnya 6 bulan. Takkanlah tempoh 6 bulan lagi kerajaan yang berdiri ini tidak boleh membetulkan masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh negara kita. Okey tuan-tuan, itu kita punya mukadimah tuan-tuan. Dan tak jadi masalah tuan-tuan. Sebab kita menyuarakan suara rakyat, menyuarakan masalah rakyat, dan kita bercakap sealiran dengan pemikiran dan kehendak rakyat. Dan kita tidak sama sekali menentang rakyat, sebab kita tahu rakyat is king. Itu saja. Dalam negara demokrasi, rakyat is king. Jadi kita takkan menentang rakyat. Kita menyebelahi rakyat. Dan kita bersedia menentang mereka-mereka yang menentang rakyat. Dengan cara yang halal dalam demokrasi yang diguna pakai dalam negara kita. Ya tuan, teruskan perkongsian tuan-tuan, teruskan perkongsian. Tadi saya rasa ramai yang menonton TV3, mungkin menonton melalui media televisyen, media lama, dan ramai juga yang menonton melalui media baru, iaitu media sosial. Ada di Berita Harian, ada di TV3 tadi, Buletin Jam 8. Cuma tak ramai lah. Sebelum Menteri Kewangan diwawancara, ramai lah tengok berita TV3. Lepas Menteri Kewangan diwawancara dalam berita tu, terus rakyat keluar. Majoriti komen yang saya baca sama dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu KWSP dan juga moratorium. Jadi sebenarnya Tan Sri Mulyani Yassin dan Menteri Kewangan, jangan lawan rakyat. Kalau you lawan rakyat, tidak ada keuntungan langsung kepada kerajaan yang sudah ada dan juga kepada negara ini. Dalam soal ini, kerajaan kena menurut kehendak rakyat. Sebab alasan rakyat tu very strong. Tak ada kelemahan. Maksudnya rakyat nak keluarkan duit sendiri dan nak menangguhkan hutang je. Maksud very strong. Perfect. Sempurna tu. Sebab tu dia orang goyang. Sebab kita sempurna. Sebab permintaan kita sangat perfect. Kita nak keluarkan RM 10,000. Duit sendiri. Perfect.
Yang kedua, nak sambung moratorium. Perfect. Kita bukan minta kerajaan bayar hutang kita. Kita cuma minta budi bicara. Memahami kesusahan dan penderitaan rakyat Malaysia, golongan T, top 20, M40 and B40. Dan soal ini kita tak boleh nak bersasar sangat. Dia kena kolektif. Sebab yang bila menghadapi masalah ekonomi, top 20 pun kena, M40 kena, B40 kena. Kan? Bila pandemik COVID-19, top 20 kena, M40 kena, B40 kena. Dan malam ni kita memperjuangkan semua kumpulan. Top, M dan B. Maksudnya bajet tu kena adil dan menyebelahi rakyat. Tengok orang ni golongan M40. Kita kesian kepada golongan M40. Walaupun saya ini banyak berjuang untuk B40. Tapi bila tengok M40 tidak dipedulikan ataupun lebih mudah disebut dipinggirkan oleh pihak kerajaan. Sedangkan M40 disebut kumpulan penggerak negara. Penggerak negara. Maksud kumpulan ni kumpulan pembayar cukai. Bila kumpulan pembayar cukai ini yang sedang menghadapi masalah kewangan disebabkan COVID-19 dan juga kemelut politik, jadi mereka tidak langsung mendapat sedikit pun manfaat daripada bajet yang dibaca oleh Menteri Kewangan kita baru-baru ini. Ya, teruskan perkongsian tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ismail Rakyat daripada Baling, Kedah, Darul Aman. Sebelum kita nak meneruskan live kita, saya mohon bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada dua saudara kita yang helikopter mereka terhempas di Ampang, iaitu Allahyarham Komander Besara TLDM Muhammad Sabri Bahrom dan Allahyarham Muhammad Irfan Muhammad Rawi. Komander Besara Muhammad Sabri Bahrom ni merupakan pilot, tak silap saya, merupakan pilot Fennec, Tentera Laut Diraja Malaysia. Umur beliau dah 56 tahun, dah beliau bersara. Dan saya sempatlah dulu berkhidmat tu. Cuma saya tahulah tentang arwah, cuma arwah tak kenal lah saya. Sebab saya ni pangkat biasa dari unit lain. Dan beliau arwah dah pegawai. Maksudnya arwah ni seorang pilot yang sangat berpengalaman. Dia pernah terbang tuan-tuan tengah laut ke apa, dia pernah terbang lah. Tapi dah sampai masa dan ajal lah. Jadi bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua-dua arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita ucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Moga bertabah. Walaupun perkara ni kita faham sangat sukar untuk dihadapi. Apa yang boleh kita nyatakan, kita harap keluarga kedua-dua belah pihak ni bertabah dengan tragedi yang berlaku tengah hari tadi. Baik tuan, kita berbalik kepada isu yang kita nak perjuangkan tuan-tuan, iaitu isu yang berkenaan dengan KWSP dan moratorium. Saya dengar wawancara antara TV3 dan Tengku Zafrul, yang berhormat Senator Tengku Zafrul, itu kita punya Menteri Kewangan kita lah. Alasan yang Tengku Zafrul bagi saya tidak tuntas, dan saya nampak Tengku Zafrul lebih menggunakan defense mechanism. Dia deny. So dia defense mechanism kepada perkara yang tak betul. Dia menidakkan. Sebab permohonan kita rakyat tu perfect. Perfect tuan-tuan. Bukan dia terapung, bukan dia floating kepada dia perfect. Maksud kita minta pengeluaran akaun pertama KWSP 10,000. Perfect. Sebab dia tak menjejaskan kewangan negara pun. Sebab itu duit simpanan kita.
tak salah kalau kita mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh MPN, Majlis Profesor Negara. Majlis Profesor Negara menyokong, Majlis Profesor Negara memahami penderitaan dan kesusahan rakyat hari ini. Kenyataan dikeluarkan amat ringkas, padat. Apa MPN kata? Majlis Profesor Negara kata tidak salah untuk membenarkan rakyat menggunakan sedikit wang caruman akaun pertama ketika di waktu-waktu kecemasan dan kesusahan hari ini. Nampak tak? Kalau Majlis Profesor Negara pun menyebelahi rakyat, kenapa hari ini kerajaan tidak mahu menyebelahi rakyat dan masih menggunakan defense mechanism mempertahankan perkara yang tak betul? Jadi kita rakyat melihat umpama hari ini pihak Tan Sri Muhyiddin dan Menteri Kewangan menegakkan benang yang basah. Benang yang basah tidak boleh ditegakkan. Jadi rakyat telah melihat bahawa hari ini kerajaan umpama menentang rakyat. Berbalik negara ini negara demokrasi. Rakyat is king. Bagaimana hari ini kerajaan menentang rakyat? Sedangkan rakyat mahukan bajet 2021 ini lulus dengan molek dan cantik tanpa ada orang kata kejeraan tidaklah. Betul tak? Kenapa? Ini persoalan kita. Sebab kalau kita merujuk kepada data nilai aset di KBSP hasil daripada simpanan titik peluh kita bekerja, maka daripada labur sana, labur sini, nilai aset dia hampir mencecah RM1 trilion. Wow! Besar tuan-tuan. Hampir 1 trilion, lebih kurang RM989. Tapi kita budarkan dekatlah 1 trilion bagi orang faham. Lebih mudah kita faham pasal kita ni orang bawah. Nak sebut angka detail-detail ni kita tak berapa nak suka dengar. Kita sebut yang paling hampir. Kita budarkan yang paling hampir RM1 trilion. Dan jumlah yang diminta oleh rakyat, kalau dibenarkan dan kalau kita yang semua keluarkan, lebih kurang dia ikut balik yang Air Lestari akaun kedua tu, lebih kurang dalam 45 bilion plus saja. Kalau kita ikut peratusan, baru 4.9% daripada nilai aset RM1 trilion. Jadi kenapa hari ini Menteri Kewangan mengeluarkan kenyataan yang tidak boleh diterima oleh rakyat, iaitu pencarum-pencarum KBSP. Dia kata ada akaun pencarum di akaun pertama bernilai RM1,000. Takkan semua akaun bernilai RM1,000? Kenapa dia ambil yang minoriti dan menolak yang majoriti? Sedangkan yang majoriti melebihi dari puluh-puluh ribu di akaun pertama. Kebiasaannya yang akaun pertama tak ada duit tu adalah kaki tangan kerajaan yang memilih skim pencen. Memang tak ada duit dalam akaun pertama sebab dia orang stop caruman. Ataupun veteran-veteran ATM yang sebelum masuk ATM mereka pernah bekerja lah 5-6 bulan dengan kilang. Dia masuk, memang dia tak ada duit kat situ. Tapi majoriti yang susah hari ini bukanlah dari golongan kaki tangan kerajaan. Mereka masih selamat. Yang susah hari ini adalah golongan yang terdiri daripada pekerja-pekerja swasta. Rakyat-rakyat kita yang bekerja sendiri. Contohnya peniaga-peniaga kantin, peniaga-peniaga pasar malam, market ikan dan lain-lain lah. Itu yang terjejas. Dan kumpulan ini, kumpulan yang sentiasa mencarum. Wajib di KBSP melalui majikan-majikan masing-masing. Jadi kenapa hari ini nak menggunakan alasan yang kumpulan yang minoriti untuk menidakkan hak kumpulan yang majoriti yang amat memerlukan RM10,000 daripada akaun pertama KBSP. Ini persoalan kita kepada Menteri Kewangan kita. Dia seorang yang cerdik dan pakar perbankan, bankers yang dikenali serata tanah air kita. Experience beliau cukup lama dalam perbankan. Kenapa beliau tak menceritakan fakta, data yang sebenar? Kenapa beliau tak mengeluarkan statistik data? Berapa ramai rakyat kita yang ada
RM1000 dalam akaun pertama. Dan berapa ramai rakyat kita yang ada akaun lebih daripada 10,000 dalam akaun pertama. Dia patutnya kena bagi detail. Sebagai seorang banker, tentu dia seorang yang handal dalam manajemen. Takkan dia seorang yang handal dalam manajemen bercakap tanpa bagi statistik data. Bagaimana kita nak percaya? Ini pembohongan fakta kepada rakyat. Kita harap Menteri Kewangan jujur dengan rakyat. Jujur dengan rakyat. Kerana rakyat rasa kecewa, rasa terluka. Yang kedua pasal moratorium. Menteri Kewangan pun tak boleh nak memberi jawapan yang tuntas kepada rakyat. Dan bila ditanya oleh pemberita TV3, berapa lama jangka masa ekonomi ini akan pulih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia kata cepat. Kalau dia yakin yang ekonomi kita akan pulih dengan cepat, kenapa dia tak sambung moratorium? Kenapa tak benarkan akaun pertama KWSP dikeluarkan? Jadi hari ini, adakah hari ini Menteri Kewangan bercakap sedap? Bercakap semata-mata nak menghalalkan perkara yang sepatutnya tidak boleh dihalalkan oleh kerajaan. Ini masalah, tuan-tuan. Ini bukan soal polisi. Ini soal rakyat sedang susah. Kita kena tahu, tuan-tuan. Bila majoriti rakyat nakkan RM 10,000 tu, majoriti rakyat nakkan moratorium sebab apa? Sebab apa? Rakyat tahu negara kita sedang mengalami masalah ekonomi. Rakyat tahu. Rakyat pun sedar kerajaan sedang berusaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Rakyat tahu. Tapi kenapa rakyat minta? Sebab rakyat dalam kesusahan. Rakyat hari ini kesukaran untuk memenuhi keperluan fisiologi. Itu keperluan asas. Seperti makanan. Dan nak bayar bil air, bil elektrik, M40, menghadapi masalah untuk bayar bil-bil atau cek-cek bil-bil hutang mereka dengan bank. Hari ini kita dengan swasta, OT dah tak ada. Yang M40 pun dah tak ada OT. Banyak makan gaji basic. Dan ada yang dah makan gaji separuh. Tu kita tak kira lagi yang kena buang kerja. Hari ini Menteri Kewangan kata kerajaan berjanji untuk mencipta 500,000 peluang pekerjaan. Bila result oriented itu? Rakyat nak result oriented. Kan? Bukan nak dengar janji-janji palsu. Macam Ketua Armada. Kan? Dia kata ini bukan omongan kosong untuk menghapuskan hutang-hutang perbankan B40. Benda ini tidak logik, tak relevan. Itu tidak relevan. Rakyat takkan tertipu dengan janji-janji kosong macam tu. Siapa nak bayar kepada pihak bank? Kan kerajaan nak bayar hutang B40 kepada pihak bank. Tentulah kerajaan takkan mampu bayar. Betul tak? Kan? Rakyat minta duit sendiri pun tak boleh. Minta sambung moratorium pun tak boleh. Takkanlah kerajaan nak tolong bayar hutang B40 yang jumlahnya tentulah sangat besar. Tuan-tuan, ini persoalan dan tanda tanya kita kepada pihak kerajaan hari ini, tuan-tuan. Dalam perkara ini kita tak bermain-main. Ini bukan soal politik. Ini soal kesusahan rakyat. Bayangkan, kan, jutaan rakyat kita dah hilang pekerjaan sebenarnya. Kan? Dan ada yang dibenarkan lebih kurang 600,000 dibenarkan mengeluarkan caruman akaun pertama dengan nilai yang dikawal oleh kerajaan RM500 sebulan selama 12 bulan. Total jumlahnya RM6,000. Tuan, bayangkan rakyat kita yang telah kehilangan pekerjaan, maksudnya hilang pendapatan 100%. Maksud dia tidak income lagi. Tak ada lagi. Dia nak survive bagaimana? Kalau setakat RM500. Nak bayar bil elektrik, bil air, bil internet anak-anak mereka ni bersekolah online pun dekat-dekat dengan 2-300. Elektrik, air, internet 300 kita kata. 200 cukupkah nak beli makanan di rumah? 200 cukupkah nak isi minyak kereta? Jadi kepada Menteri Kewangan, you seorang bankers, pakar management, organisation, kan you tak boleh
kira yang 500 itu tak cukup. Yang banyak hilang kerja lah married man. Married dah kahwin. Kalau bujang boleh 500 dia tak cukup nak bayar sewa bilik dia, makan dia. Ini orang dah berkeluarga, ada yang anak 5, anak 3, anak 2. Menteri Kewangan kena tahu gaji minimum yang ditetapkan oleh negara kita adalah 900 ke 1000 ringgit. Betul. Adakah bagi 500 ngeluaran KWSP tak mencapai gaji minimum? Ini semua nonsense tentang mengarut tentang. Kalau you nak bercakap soal ekonomi negara, tapi you biarkan rakyat gagal memenuhi fisiologi need, negara ni akan rosak. Menteri Kewangan tengok kenapa rakyat Indonesia bangkit ketika COVID-19. Kenapa rakyat Thailand bangkit kena COVID-19. Apa unsur-unsur sebenar kebangkitan mereka? Sebab mereka dah tak boleh nak memenuhi keperluan fisiologi. Dan negara kita juga berhadapan dengan masalah yang sama nanti. Kalau kerajaan hari tidak boleh menggunakan frame of reference empati, kependeritaan dan kesal rakyat pada hari ini, saudara. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Bila kita dalam kesusahan, kita tak peduli tentang safety need kita, keselamatan kita lagi. Soal COVID-19 kah? Soal PKPB kah? Kita tak peduli lagi, kita akan langgar. Sebab apa? Sebab makanan anak bini kita lebih penting. Nak bayar bil elektrik, bil air lebih penting. Okey, saya bagi analogi mudah saja. Di Selangor, ketika bekalan air terputus, bagaimana rakyat keluar? Keluar beratur penuh di tepi-tepi jalan menunggu lori tangki. Sedangkan mereka tahu COVID-19, kenapa mereka berbuat begitu? Itu baru tak ada air berapa hari, tuan-tuan. Ni kalau tak ada duit nak bayar bil, nak beli makanan, apa akan jadi negara kita? Negara kita akan rosak. Tengku Zafrul tolong jujur dengan rakyat. Dia tahu semua benda ni. Dia orang bijak, dia belajar semua benda ni, tuan-tuan. Dia belajar. Muhyiddin Yassin, seorang ahli ekonomi, kan, graduate daripada Universiti Malaya dalam bidang ekonomi. Dia tahu semua apa benda yang saya cakap hari ni. Dia tahu. But ni basic. Ni basic baru. Dia cakap benda basic, tuan-tuan. Benda yang paling rendah. Fisiologi, keperluan fisiologi paling rendah. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Negara kita akan hancur kalau dia orang tak turut kehendak rakyat tentang KWSP dan moratorium 6 bulan ini. Ini bukan main-main. Sebab kerajaan ada kemampuan. Ya, berkenaan jasa. Jasa ini tak ada kepentingan pun. Untuk apa? Keluarkan peruntukan sampai 80 million lebih. Untuk apa? Untuk jadi mesin propaganda kerajaan. Ini bukan masa kerajaan nak menebarkan propaganda dalam negara kita. Rakyat takkan dengar propaganda sebab rakyat tengah susah. You cakap DAP ke, you cakap PKR ke, you cakap politik tak masuk hari ini sebab yang masuk dalam pemikiran rakyat iaitu kehendak rakyat. KWSP itu perlu dikeluarkan. Sebab semua kumpulan perlukan duit hari ini. M40, B40. Dan kepada saudara-saudara kita yang tidak ada KWSP pun akan menikmati keuntungan daripada pengeluaran tersebut, kerana rakyat akan berbelanja di pasar malam, di market, di pasar-pasar raya yang dimiliki oleh kumpulan top 20 ini. Mana ekonomi akan bergerak. Kenapa kerajaan sekat duit hari ini? Dia blok duit. Dia blok duit keperluan rakyat. Ini bukan main-main. Kan PKPB. Sekolah beribu-ribu sekolah tutup. Bagaimana nasib peniaga-peniaga kantin? Dia orang dah beli barang dan sebagainya. Bagaimana nasib pekerja-pekerja kantin? Siapa nak peduli nasib mereka? Teruk, tuan-tuan. Manajemen kerajaan ni teruk, tuan-tuan. Sangat teruk. Malu, tuan-tuan. Kita rakyat biasa rasa malu, tuan-tuan. Malu. Rakyat minta duit makan, duit sendiri tak bagi.
Malu tak kita di bawah ni? Saya yang bercakap hari-hari mempertahankan kerajaan, membela kerajaan. Tapi hari ini saya rasa malu. Saya rasa sedih. Saya rasa kecewa. Sebab apa? Mereka lebih mentingkan kepentingan mereka, sehingga menolak kesusahan rakyat untuk memenuhi keperluan fisiologi, tuan-tuan. Keperluan fisiologi ni paling penting, tuan-tuan. Ini paling penting, tuan-tuan. Bil elektrik, bayar air, makanan, tempat tinggal, ini yang paling penting, tuan-tuan. Kalau wang ini pun kerajaan tak boleh nak salurkan, maksud simpanan kita pun tak boleh benarkan kita ambil maknanya. Negara kita teruklah, tuan-tuan. Sangat teruklah, malulah. Tak apa, tuan-tuan. Memang saya tahu mereka berkeras dengan kita. Mereka takkan turut kehendak kita. Tapi tak salah kita berusaha. Dan apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan inilah fakta-fakta yang jelas. Tuan boleh cek balik. Kan? Tuan carilah titik-titik kebenaran daripada hujah-hujah yang saya sampaikan pada malam ini. Kalau banyak titik-titik kebenaran, accept dan terimalah. Kalau banyak titik-titik kesalahan, tolaklah, tak apa. Yang penting, saya bersorak atas nama kesusahan dan penderitaan rakyat, bukan atas peribadi saya. Kalau saya bercakap atas peribadi saya, kalau saya ada kepentingan diri saya kata, biarlah peruntukan 80 juta kepada jasa. Saya kata begitu, tapi saya tak bercakap atas kepentingan peribadi saya atau kumpulan-kumpulan mana-mana kumpulan. Tapi saya bercakap atas nama suara rakyat Malaysia. Sebab saya tahu rakyat sedang menderita. Kan? Saya nak tolong bagaimana lagi? Saya tolong suarakanlah. Kan? Suara supaya Menteri Kewangan, Tan Sri Yassin, Azmin, Tok Pa Jeli boleh ada perasaan belah kesian dan simpati, empati kepada rakyat. Jangan cakap you prihatin. Apa maksud prihatin? Tanya Menteri Kewangan, apa maksud prihatin? Apa definisi prihatin? Prihatin you kena tolong. Kalau you tak boleh tolong keluarkan simpanan KBSP dan sambung moratorium, you jangan guna perkataan prihatin. Saya malu. You guna perkataan simpati. Kerajaan simpati. Tapi tak tolong. Simpati, dia tak tolong. Prihatin, maksudnya empati. Nak menolong. Tapi nak menolong, bagaimana tak tolong? Orang-orang yang duk marah saya ini sebenarnya adik-beradik dia pun tengah susah. Ada juga yang kata, saya duk kata dia mungkin lepas, tapi adik-beradik dia pun susah juga. Hari ni yang duk menega pun susah, yang duk kerja swasta pun susah, betul tak? Kita jangan pentingkan diri kita. Kalau kita rasa kita cukup, kita bersetuju dengan keputusan kerajaan berkenaan KBSP moratorium ni, kita penting diri. Kita kena fikir. Kalau tak fikir rakyat secara keseluruhan pun, fikir tak adik-beradik kita, saudara mara kita, sepupu sepapat kita, bapa-bapa saudara kita. Adakah mereka senang susah-susah? Tuan-tuan, saya ingat cukuplah untuk malam ini. Dan harapan kita kepada 221 ahli parlimen yang besok nak bersidang pasal bajet ni, tolonglah bawa perkara ini, lawan berhabis-habisan, dan semoga terbuka hati sanubari Tan Sri Yassin dan Menteri Kewangan kita untuk menolong rakyat benarkan simpanan akaun pertama dan moratorium disambung. Itu ya rayuan kita lah kepada 221 ahli parlimen kita. Mereka ni adalah wakil rakyat, memegang amanah rakyat. Maksudnya mereka kena berjuang berhabis-habisan tentang perkara yang kita bangkitkan pada malam ni. Terima kasih tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.